الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun tanda yakni dalil yang menunjukkan di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu dan tentu tidak bersifat Allah Ta'ala dengan lawannya iaitu bodoh atau pada makna bodoh. Ialah sekalian makhluk ini tu ialah dalilnya dengan secara mudah dengan secara borong dia bagi. Kenapa tu kita tu wajib kena tahu dalil dalam setiap pegangan kita, mu'taqadat, perkara kita pegang dalam hati kita dalam bahasa agama ni mesti didasari dengan dalil kerana supaya terkeluar kita daripada muqallid. Arti muqallid ni orang turut mulut orang lain dah, mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Tu ikut mulut orang lain semata-mata asabiyah ta'assub tanpa mengetahui sebarang dalil, itu dia panggil muqallid. Maka la yakfi taqlidu, tidak dimemadakan pada taklid ni tidak dimemadakan taklid pada ilmu akidah. Sebab apa? Sebabnya bila kita nak mati nanti tu syaitan ni mari mengerumuni pada kita ni supaya tercabut iman daripada tubuh kita. Jadi syaitan ni dia tak selesai dengan kita tu buat maksiat, buat deraka dengan Allah Ta'ala. Dia tak selesai situ. Dia selesainya apabila kita tu kafir. Qala syaitan lil insan ukfur. Katanya syaitan kepada manusia, kufurlah olehmu. Jadi selagi mana manusia tu tak kufur, walaupun maksiat besar apa dia buat, maka syaitan tak akan tinggal dia. Dia akan usaha supaya manusia ni jatuh kufur. Maka saat kita nak mati tu, bagai-bagailah rupa bentuk syaitan mari. Dia akan menyamar sebagai tok guru kalau kita jenis taksub ke tok guru, atau jenis taksub ke orang tua, yang mari rupa orang tua. Tu bahaya ajar kita supaya kita tu murtad daripada agama. Kita i'tikad perkara-perkara yang menyalahikan agama. Maka kalau kita tu orang iman yang ialah muqallid, dibimbangi ketika tunya kita tu ikut mulut syaitan. Orang keliling tu tak nampak. Dan orang nak mati pun tak nampak orang keliling tu. Tu yang nampaknya syaitan hak berupa dengan rupa orang tua dia ke, atau rupa sahabat dia ke. Jenis taksub dengan saing. Ada juga jenis taksub dengan saing ni. Jadi bila saing dia kata gapo, ya beres lalu ikut selalu. Syaitan akan berupa dengan rupa saing dia.
atau jenis taksub untuk guru, maka syaitan berupa dengan rupa guru dia. Nah, supaya apa? Supaya dia jatuh murtad, keluar daripada agama. Sebab itulah ulamanya ihtiyat, cermat kita, mencermati kita ni supaya mengetahui kalau panggil dalil dengan setiap-setiap daripada perkara yang kita pegang tadi. Nah, bila kita i'tikad, kita pegang kata Allah mesti bersifat dengan ilmu, dan ilmu Allah Ta'ala tu satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala yang tidak terdahulu oleh jahil, dan nyata sekalian perkara tu di ilmu Allah Ta'ala sedia kala. Orang panggil tanjizi qadim, dulu sedia kala, maknanya nyata di ilmu Allah Ta'ala sedia kala. Dan ilmu Allah Ta'ala tu tidak menyalahi dengan hakikat perkara. Nah, gitu-gitulah hak Tuhan tahu. Nah, maka tentu tidak Allah Ta'ala tu bodoh. Atau pada makna bodoh. Apa pada makna bodoh? Yakni ilmu-ilmu hak bahasa baharu. Mana ilmu yang al-ilmu al-hasilu bil ikhtiyari, ilmu yang hasil dengan usaha. Ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu badihi, ilmu laduni, ilmu daruri, ikutlah. Semua jenis tu orang panggil di Allah Ta'ala fi ma'nal jahli, orang panggil pada makna jahil. Maka tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat jahil dan pada makna jahil. Itu. Kalau gitu dalilnya mana? Kita nak i'tikad tadi kena ada dalil. Kalau dalil Quran tu banyaklah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Nah, Allah Ta'ala kata wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Tu wa asirru qawlakum awijharu bih, memperselu, memperlahankan suara kamu ke ataupun kuat ke suara kamu, tak ada beza di sisi Allah Ta'ala. Nah, wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui ia akan apa yang tersembunyi dalam dada-dada kamu. Itu banyak lagi dalam ayat lain. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan setiap-tiap perkara, tiap-tiap sesuatu, sama ada benda wajib, benda mustahil, ada benda jaiz, Allah Ta'ala zat yang maha amat mengetahui. Alim, sirah mubalaghah maknanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Itu ya juga tu. Ya'lamu mengetahuilah ya Allah Ta'ala tu apa? Ya'lamu kha'inata, mengetahuilah ya Allah Ta'ala tu kha'inatal a'yun, akan mata-mata siapa yang buat khianat, yang tak jaga mata penglihatan duk tengok benda-benda yang haram, tapi dengan secara halus, itu khianat. Kalau tengok benda haram ni gini luah betul mata tu, bukan mata khianat, tu peropok dah dia panggil. Ni mata khianat ni dia khiling dia khiling tu web juru sangat, buh janggut, buh serban, buh curubah tengok orang tina seksi. Kalau nak tengok gini ganya kata orang pula serban besar atas kepala ni, lepas tu tengok hujung-hujung mata khiling. Tu orang panggil mata khianat tu. Mata khianat lagu tu ya'lamu kha'inatal a'yun. Tuhan tahu akan khianat-khianat daripada mata ini, mata-mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam dada manusia yang mata khianat tadi. Jadi kita tu manusia bolehlah kita tipu, dengan Allah Ta'ala kita tak boleh tipu, kerana Tuhan maha mengetahui segala perkara. Baik. Itu orang panggil dalil nakli. Dalil dia yang berpindah daripada Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pohon ni dalil akli dia panggil, dalil yang dibangsakan fikir dengan akal. Apa dia kata? Adapun tanda, alamah atau burhan atau hujjah atau dalil yang menunjuklah ia tanda, ia dalil itu di atas mesti bersifat dengan pengetahuan Allah Ta'ala, dan tentu tidak Allah Ta'ala itu bersifat dengan bodoh atau makna bodoh. Itu
Itu ialah sekalian makhluk ini. Makhluk ni juga dalil. Lagu mana? Wajhul istidlal dia panggil. Wajah pendalilan. Wajah kita ambil makhluk ni jadi dalil yang menunjukkan mesti Allah bersifat dengan ilmu, yakni pengetahuan, dan tentu tidak bodoh atau pada makna bodoh pada zat Allah Ta'ala. Kita buat mari, jikalau Allah tidak bersifat dengan pengetahuan, ambil ribu-ribu gitu dulu. Fardu takdir dia panggil. Fardu takdir ni tidak menyebabkan perkara itu betul-betul berlaku. Kaedahnya fardiyatu al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Tu. Qadiyah fardu takdir. Fardu takdir ni kita kalau, jikalau. Ni bab nak ambil dalil, nak mengejak, nak mengkuat, meyakinkan iman, tak apa kita cakap jikalau tu. Hak tak bolehnya satu saja, jikalau hak lepas dah. Itu tak boleh. Dalam bab amal ibadah, itu tak boleh. Lau tu taftahu fa'lu syaitan ni bang. Dah. Lau tu membuka perangai syaitan. Hak Nabi sebut tu hak kalu lepas. Tu kalulah masa muda. Tu hak tak boleh. Sini. Kalulah kaya ke. Tu tak boleh. Hak tu perangai syaitan. Kalu hak dalam bab amal ibadat ni ada dua. Kalu hak sebelum, kalu hak lepas. Kalu hak sebelum tak apa. Itu kalu tu kalu cerdik dia panggil, kalu akal. Kita disuruh mikir. Kalau pergi seorang kan, boleh buat amal ibadat. Free pun free. Boleh semai jemaah, boleh dengar orang mengajar. Kalau pergi disko kena bayar. Tu kalu tu sebelum buat. Sebelum lagi. Hak tu kalu tu bagus. Kalu tu mikir guna akal. Kalau hak tak bagus mana? Yang ni kalau hak lepas dah. Kalulah, jangan. Jangan duk kalu-kalu gitu. Apa? Masa kesempatan ada ni guna. Gitu. Kalau sehat ke, dah masa sehat buat apa? Masa sehat lara, lepas tu sakit pun lara juga. Dah molek dah. Kalau sehat, hak tu hak tak leh tu. Kalau hak lepas, hak tu hak tak leh. Tu. Adapun kalau kita nak fikir tentang keyakinan kita terhadap hukum sifat ketuhanan, ni disuruh. Tu Quran pun ajar. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalaulah ada lagi pada langit bumi ni Tuhan lain selain daripada Allah, nescaya hancur langit bumi. Kan? Tuhan sendiri suruh kita memikir kalau tu hak nak ambil pendalilan di atas hukum sifat ketuhanan, hak tu masyru'iyah, disyariatkan. Untuk sebab tu kalau kita baca kitab-kitab tauhid hak besar-besar lagi, memang bagaimana dalil ni yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan pengetahuan dan tentu tidak bodoh atau pada makna bodoh di zat Allah Ta'ala. Kita fardu takdir dia panggil. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ilmu, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan pengetahuan, tentu Allah bersifat dengan lawannya, lawan bagi ilmu, lawan bagi pengetahuan. Sebab lawan tu makna did dia panggil. Did ni tak boleh beripun sekali. Kalau ada salah satu, satu lagi tak boleh ada. Itu. Bukan lawan tu makna gocah, bukan. Fak Wahabi ni dia tak faham. Yang tak apa dok mengaji ilmu tauhid. Tuhan ilmu-ilmu lawan-lawan bodoh. Dia duduk mengaji kata lawan-lawan bodoh. Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Dia ingat kalau lawan tu bergocah sparring. Tak betul faham memun tu ayat ke dia. Lawan tu bukan makna gocah sparring, bukan. Lawan tu maknanya did dalam bahasa Arab, wa didduha. Lawan dengan makna did. Bila did artinya tak boleh berhimpun sekali dua perkara yang berlawanan. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan tak boleh berhimpun sekali. Kalau ada salah satu, satu lagi tak boleh ada. Gitu lah. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan ilmu, berarti dia bersifat dengan lawan dia, did dia. Apa? Bodoh. Nampak tak? Gitu. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan ilmu, tentu
Pasti nescaya Allah bersifat dengan lawainya, lawai bagi ilmu. Apa dik bagi ilmu? Yaitu bodoh. Maka jika bodohlah oleh Allah Ta'ala, bagaimana dia nak buat alam makhluk yang sebegini? Itu satu. Dan kalau bodoh oleh Allah Ta'ala, betapakah boleh berhajat oleh yang lain kepada orang yang bodoh? Gitu kan? Betul tak? Kita punah kereta rosak. Kita rosak ni kita pergi atas ke syekh tukang masuk ke pomeng beki kereta. Syekh tukang masuk. Gitu. Kereta rosak gitu restoran. Syekh, tolong beki sikit kereta hamba. Siapa hak bodoh lah? Syekh tu kau kita hak bodoh. Apa? Hidup berajak dengan orang hak tak pandai. Syekh tu kata, saya bukan pomeng, saya tukang masuk, saya syekh. Tak apalah, boleh kot. Syekh pun lebih kurang juga pomeng. Terawih sikit ya. Berat. Nah, dia pun ambil senduk, ambil puyuk, ambil pisau. Dia terahlah kerak kau tu kerak. Oh ya ni. Dah suruh sangat. Suruh tak jadi kereta. Mana kau rosak? Saya ada ke saya bukan pomeng, saya syekh tukang masuk. Ya awak mari atas kereta rosak saya buat apa? Tak ada. Kalau di atas juga tu makna orang bodoh lah tu. Bodoh lebih pada syekh tu lagi. Maknanya orang bodoh ni orang tak berajar. Gitu tu. Orang tak berajar kepada orang bodoh. Maka kalau Tuhan tu bersifat dengan bodoh atau pada mana bodoh, bagaimana makhluk ni boleh berajar ke dia? Itu yang kedua. Yang pertama tadi pun, kalaulah orang panggil Tuhan ni bersifat dengan bodoh atau pada makna bodoh, bagaimana boleh Tuhan buat makhluk sebegini besar, badi'ul hikam, begitu sekali cantik dan penuh orang panggil kebijaksanaan kejadian Allah Ta'ala buat ni. Siapa kau mana hak cerdik lah ni, pun tak nak buat supaya hak Tuhan buat tak boleh. Tu. Jadi kalau Tuhan tak bersifat dengan ilmu, tentu Tuhan bersifat dengan lawai bagi ilmu. Apa lawai bagi ilmu? Iaitu bodoh atau pada makna bodoh. Maka kalau Allah Ta'ala pun tu bodoh, tentu Tuhan tak boleh buat alam makhluk ni. Dan tentu makhluk ni tidak berajak kepada dia. Gitu. Maka Tuhan tak boleh buat makhluk ni menyebabkan makhluk ni tidak ada. Tak ada, alam ni tak ada. Maka alam makhluk ni tidak ada, betul? Tidak betul, dusta. Tidak ada alam ini, batilun, dusta, palsu. Sebab apa? Kerana alam ni, makhluk ini dapat dilihat adanya dengan mata kepala kita. Langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganek, gajah, rimau, ayam, itik, serati, berapa semua ni lah. Kita sendiri pun termasuk makhluk juga. Pasal apa hak buat kalau bukan Allah? Ada lagi Tuhan lain pada Allah? Kalau ada lagi Tuhan lain pada Allah yang mendakwa diri dia Tuhan, berarti sama dengan Allah juga, sama-sama bodoh. Sebab apa? Allah pun Tuhan, pahak sekali lagi pun mengaku Tuhan. Sama pada dakwa ke Tuhan, sama-sama bodoh. Sama bodoh-bodoh tak boleh nak buat alam makhluk ni. Marilah berapa belah ekor Tuhan pun kalau dia bodoh tak boleh buat makhluk ni. Makhluk ni tak jadi, tak ada alam makhluk ni, betul? Tak betul. Berapa? Boleh lihat makhluk ni ada dengan mata kepala. Tengok. Maka makhluk ni ada ni lah menunjukkan Allah bersifat dengan ilmu dan tentu tidak bodoh. Itu kecek rekah lagi tak tu. Nak wisapa pehek gapo dia dalil yang menunjuk mesti Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu tentu tidak bodoh atau pada makna bodoh itu ialah sekalian makhluk ni. Huraiannya lagu tu. Jadi huraian tadi itu dia panggil apa? Wajhul istidlal, wajah mengambil dalil dia panggil. Istidlal artinya talabud dalil, menuntuti dalil. Itu dah. Jadi kalau kita orang tanya, mu kata Tuhan tu bersifat dengan ilmu, tentu tidak buta. Tentu tidak bodoh atau pada mana bodoh. Mana dalil? Jawab dia makhluk ni. Tu jawab dia makhluk ni. Hadhil makhluqat, hadhil kainat.
Bagaimana makhluk ni menunjukkan mesti Allah bersifat dengan ilmu? Jawabnya tak ada. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan ilmu, tentu dia bersifat lawannya, iaitu bodoh. Kalau Tuhan bodoh, tentu dia tidak boleh buat alam makhluk ini, dan tidak ada makhluk yang berhajat pada dia. Maka tidak ada makhluk ini itu dusta, palsu, batil. Sebab apa? Sebab makhluk ni dapat kita lihat dengan mata kepala dia, wujudnya ada. Kita semua ni. Nah, ini menunjuk kata Tuhan yang mengada tu mesti bersifat dengan ilmu. Kalau bodoh kan nak pasal kipas tak pandai. Bagaimana nak pasal kipas nak tekek tu dah. Kipas beli ke dalam kotak tu kan. Nah, garu kepala dia tengok. Tengok buku gaul dia panggil. Buku buku menua dia dah. Mau sekeru mana pula lah sudah. Dia bodoh ni kan. Jangan kata nak buat langit bumi, buat kipas ni tak boleh. Nah, nak pasal kipas bukan nak buat kipas, nak pasal kipas jadi kipas. Nah, patut okey langit bumi begitu sekali tak ada siapa makhluk mengaku dia buat. Langit siapa buat? Hamba buat. Tak ada ayat. Takat ni tak ada lagi. Tak percaya tengok ada hujung tu made in Malaysia langit. Langit ni made in Malaysia. Tak ada lagi setakat ni. Nah, siapa buat langit bumi? Allah, Tuhan. Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Kalau kita kata Tuhan itu tidak bersifat dengan ilmu, dia tak boleh buat langit bumi ni. Tak boleh buat langit bumi ni. Langit bumi ni tak ada. Ada. Lepas tu siapa buat kalau ada ni? Bukan Allah. Siapa? Tuhan lain selain pada Allah. Tuhan lain selain pada Allah tu bersifat dengan ilmu juga ke? Dah kalau sama pada dakwa ketuhanan yang jangan Allah, artinya sama-sama tak bersifat dengan ilmu, sama-sama bodoh juga. Kalau sama-sama bodoh, sama-sama tak boleh buat langit bumi ni. Hari jutone Tuhan pun tak boleh buat langit bumi ni kalau gitu. Tu kita bahas dulu dalam sifat wahdaniyah. Artinya tak boleh berbila Tuhan. Paling kurang berbila dua tu tak boleh. Artinya kalau kita dah sabit kata Tuhan itu bersifat dengan ilmu, tentu tidak bodoh. Itulah pegangan kita. Dalilnya apa? Makhluk ni. Jadi makhluk ni kita tengok ke makhluk ni begini mau sekali molek comel ni. Reti di dalam kepala otak kita, dilalah pengertian, faham dalam kepala otak kita. Sang pencipta dia ni mesti bersifat dengan ilmu. Kalau bodoh tak boleh buat lagu ni mau. Itulah apa panggil dalilnya sekalian makhluk ini. Habis. Kemudian kata dia dan hayat. Masuk sifat baru pula kita. Dan hayat artinya arti hayat hidup. Boleh juga nak terjemah hidup pun boleh. Nak terjemah perhidup pun boleh. Cuma tak boleh terjemah menghidupi. Itu tak boleh. Dia setiap sifat ma'ani ni terjemahan dia tu boleh jadi 3. Melainkan sifat hayat satu saja 2. 3 tu mana? Terjemah dengan makna sifat, terjemah dengan makna samaratus sifat, terjemah dengan makna ta'alluq bagi sifat. Contoh kita kata ilmu sebelum ni. Ilmu kalau terjemah dengan makna sifat, pengetahuan. Gitu dah. Makna satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Kalau kita terjemah ilmu dengan makna samaratus sifat, kesan daripada sifat atau buah bagi sifat, jaksa bagi sifat dia bagi, maka ilmu artinya tahu, gitu dah. Ilmu artinya tahu. Kalau kita terjemah ilmu dengan makna ta'alluq, hijau, bidang kuasa dia, maka ilmu artinya mengetahui. Jadi 3 je. Gitulah sifat ma'ani yang lain. Kudrat terjemah dengan makna sifat perkuasa. Terjemah dengan makna samaratus sifat kuasa. Terjemah dengan makna ta'alluq bagi sifat menguasai atau berkuasa. Jadi perkuasa, kuasa, menguasai atau berkuasa itu ta'alluq dia. Nah itu. Iradat pun gitu lah. Penentu, menentu, menentu. Itu. Sama basar kalam pun gitu juga. Melainkan hayat satu je, 2.
Terjemah dengan makna sifat, pehidup. Terjemah dengan makna samaratu sifat, hidup. Gitu ya. Adapun ta'alluq bagi sifat hayat tidak ada. Tak ada. Ya, tidak ada ta'alluq sifat hayat ni. Lepas tu orang panggil sifat hayat ni semata-mata sifatun tusahhihu lizzat. Orang panggil sifat yang mengesahkan bagi zat tu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Itu orang panggil apa? Pada ta'akul akal, satu zat yang kita nak bercara tu dia bersifat dengan begitu begini begitu begini, hidup ke mati dia, gitu. Kalau mati tak ada lah sifat-sifat yang kita nak bercara tu, betul tak? Orang mati, Profesor Madia, kita tanya dia, Prof, 1+1 apa? Senyap tak jawab. Bodoh Prof ni. Loh, nak jawab gua orang yang mati. Tak ada dalam ilmu kudrat. Dah. Orang mati tu ni, orang hak bina badan kan? Tubuh besar. Nah, tapi mati, kita pergi jetik lengan dia. Ya, boleh walah. Dah walah, senyap. Lembek awak, nampak body besar. Mana orang tak apa tak berlawan. Dah ya mati. Tu. Jadi nak cerita katakan seolah-olah sifat hayat ni ialah sifat yang mengesahkan zat tu bersifat dengan segala sifat-sifat yang lain. Itu. Sebab itulah kalau ulama kalam, sifat ma'ani ni dia bila hayat dulu. Hayatuhu wa qudratun iradah. Gitu. Ya bila hayat dulu. Sebab apa? Sebab ta'akul akal. Orang panggil ta'akul akal, mana secara berfikir akal. Syarat ngoti pada akal kita, zat yang nak bersifat dengan segala sifat-sifat yang lain, disyarat dia tu hidup ke tak hidup. Kalau tak hidup bermakna mati. Kalau mati sifat lain tak usah bercara lah, sia-sia saja. Duk bercara dia tu gitu gini tu, hidup lah, mati dah. Basi masuk aku duk dengar. Hendak itu ini basi masuk kata pak mak baik, juruh, dermawan, murah hati, dak bakhil. Pemurah. Prihatin. Pak mak mana? Pak mak mati dah 10 tahun lalu. Mu cerita bagi sia-sia dah. Itu lagu tu. Jadi sebab tu kalau ulama kalam dia akan bila sifat ma'ani ni sifat hayat dulu. Sebab apa? Sifat hayat ni syarat ngoti fit ta'aquli ka'anna syarti fil waqi'. Seolah-olah syarat pada realiti tapi syarat ngoti pada akal. Pada akal kita memang zat tu nak bersifat dengan sifat kesempurnaan hak lain, hidup tak hidup. Maka disabit ke dalam hati kitanya mesti Allah hidup, tentu tidak dia mati. Tentu Tuhan sebut dalam Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berpeganglah hati kamu tu di atas Tuhan yang maha hidup, tidak mati. Tiba-tiba mari wan hizam, Tuhan ni tak hidup tak mati. Ya belik. Ya canggih ayat Quran. Tuhan ni tak hidup tak mati. Kok mana? Quran kata Tuhan tu hayyun la yamut, maha hidup tak mati. Tapi mari buat ni kata Tuhan ni tak hidup tak mati. Azallah.
Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Nah, jadi itu ajaran sesat tu dah. Ajaran sesat tu, kalau orang kata Tuhan tak hidup tak mati, itu bukan Tuhan, tu ayat tahimum tu ayat dia. Nah, tahi hidup tak? Tak, mati tak? Tak. Nak kata hidup tak nyawa, nak kata mati busuk bangang abang dia. Nah, kalau tak hidup tak mati tu ayat tahimu, bukan Tuhan dah. Tu ayat itu. Setara tu bodoh, hak sesat pun ramai orang ikut. Untuk pelik kita nak siah ke zaman ni, otak duk mana tahu tak erti dah. Nah, nyamah jadi ustaz pun ramai orang ikut tu ni. Tu. Canggah Quran tu. Canggah Quran tu. Nah, Quran kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan tu hayyul la yamut. Tuhan tu maha hidup tidak mati. Mari-mari dia Tuhan tu tak hidup tak mati. Serupa tak dengan hak Quran kata? Serupa tak? Tak serupa. Tak hidup tak mati. Gapo? Kalau tak hidup mati. Kalau tak mati, hidup. Dua tu kan hidup mati ni di juga. Ni. Dua perkara tak ada beri pun sekali. Ad-diddani la yajtami'ani. Ni tak hidup tak mati. Gapo? Jawab dia tak ada gapo, tak hikmah sendiri ayat dia. Nak kata hidup, tak nyawa. Nak kata mati, busuk bangang abang dia. Ayat gitu selalu. Nah. Jadi Tuhan tu bukan tak hidup tak mati. Tuhan tu maha hidup tak mati. Lagu tu. Habis. Jadi hidup, sifat penghidup ni tak ada ta'alluq. Jadi tu berterjemah dia tu dua. Mana terjemah dengan makna sifat penghidup, terjemah dengan makna samaratu sifat hidup. Adapun ta'alluq, tak ada. Menghidupi, berhidupan, tak kena gitu ni. Menghidupi itu termasuk daripada ta'alluq sifat kudrat dah. Menghidup, memati itu. Tu orang panggil sifat fi'il. Dia sifat ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat tu orang panggil ibarat daripada sifatu fi'lin, sifat fi'il Allah Taala, sifat perbuatan. Ada pun kita belajar ni orang panggil sifatu zatin, sifat zat Allah Taala. Beza mana sifat fi'il dengan sifat zat? Sifat fi'il lawan dia bukan mustahil, gitu. Sifat zat lawan dia tu mustahil. Nah, macam kudrat, lawan dia apa? Lemah. Lemah tu mustahil. Gitu. Irada lawannya apa? Ikrah. Ikrah tu mustahil. Ilmu lawannya apa? Jahil, bodoh. Bodoh tu mustahil. Hayat, hidup, lawannya apa? Mati. Mati tu mustahil. Itu dia panggil sifat zat.
Sifat yang ada di zat, nak cari dia, lawan dia tu mustahil, tertegah, tak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Kalau sifatu fi'lin, sifat perbuatan Allah, lawan dia bukan mustahil. Gitu. Mana contoh? Menghidup tadi. Allah menghidupkan makhluk, betul tak? Lawan bagi menghidup apa? Sudah tak kita tahu berat awak ni. Lawan bagi menghidup, memati. Ada. Tuhan mematikan makhluk mustahil kah? Tak, harus. Nampak tak? Jadi sifat fi'il lawan dia tu tidak mustahil, harus juga. Tuhan menghidupkan makhluk, harus. Mematikan makhluk, harus. Memberi sehat makhluk, harus. Memberi sakit makhluk, harus. Menyembuhkan makhluk, harus. Mengekal sakitkan makhluk, harus. Mencelakakan makhluk, harus. Membahagiakan makhluk, harus. Jadi lawan dia tu harus. Jadi kalau lawan dia tu harus, itu nak camnya ialah sifatu fi'lin, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Tapi kalau lawan dia tu mustahil, itu sifatu zatin, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Itulah. Baik. Kata dianya, maka hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan nyawa dan nafas. Jadi Tuhan hidup dengan sifat pehidup. Tuhan hidup dengan sifat pehidup. Jadi sifat ni tak boleh bercerah tangga daripada zat. Maka sebab tu la ya'tarihil maut, tidak mengenai di atas Allah oleh mati. Adapun kita hidup bukan dengan sifat hidup. Makhluk ni hidup ialah di antara berkapuhnya dua diri. Sana satunya zat jasad, duanya zat ruh. Bila berkapuh dua zat ruh dengan jasad, di sisi berkapuh dua zat jasad dan ruh, maka Allah jadikan hidup. Maka sebab itulah zat ruh bukan sifat bagi jasad. Itu tak betul kalau ada orang kata ruh ni sifat bagi jasad kita. Bukan. Roh tu satu zat yang lain. Roh tu apa? Makhluk yang abadi. Apa makhluk yang abadi? Jadi makhluk yang ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Itu Allah memperkekalkan roh. Tapi kalau jasad, makhluk Allah Ta'ala juga, tapi akan hancur, lebur. Selain daripada roh para nabi, para anbiya mursalin dan orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki tidak hancur, tak hancur lah. Tapi kebanyakannya makhluk ni jasad dia tu hancur. Kemudiannya nanti Allah Ta'ala ganti jasad lain pula, bangkit dengan jasad agak, bukan bangkit dengan roh saja, bukan. Jadi jasad kita ni jadi makanan ulat di dalam kubur, tetapi bangkitnya nanti dengan jasad juga. Tapi jasad yang baru, jasad yang lain, di atas rupa yang lain lah. Kalau rupa ahli syurga, semuanya muda-muda belia, pertengahan umur 31, 32. Segak-segak, tak ada ubat walau seorang. Semuanya handsome segak belaka. Hidung macam nyakut aju belaka. Comel-comel belaka, segak-segak belaka. Kalau ahli syurga, apa? Jasadnya. Kalau ahli neraka, jasadnya huduh-huduh belaka, busuk bangar belaka, hitam lengit belaka, walaupun dunia mula putih sepuh. Itu hidup macam nyakut baju. Di dunia mulanya segak handsome semat, tapi kalau dia syaqawah, dia orang celaka, bangkit nanti jasadnya Tuhan tukar. Tukar dengan jasad yang keji, yang busuk bangar, yang hina. Bahkan rupa pun terkadangnya Tuhan tukar. Ada rupa lembu, ada rupa kera, ada rupa babi. Itulah gitu. Jadi kalau kita nak rupa kita rupa yang baik, maka beramal dengan amalan orang yang baik. I'tikad yang baik, beramal dengan amal yang baik. Barulah kita nanti di atas rupa yang baik jasad kita Tuhan ganti. Gitu. Kalau kita pilih yang jahat,
berarti kita tidak berakal. Gitu kan? Dalam Quran itu sebut tu. Baca ni suratul Mulk, baca semua suratul Mulk itu ni. Tu yang kata mana? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Puak ahli neraka saya kata, kalulah mula di dunia kami ni nasma'u, dengar. Mana hadir ke majlis ilmu, dengar orang mengajar. Au naqilu, au dengan makna waw, waw dengan makna ma'iyah. Apa? Serta berfikir. Mana tubuh tu hadir dengar orang mengajar, akal apa tu mikir. Itu. Kalau tubuh saja je hadir, akal duduk bah ke Rusia, bah ke Turki, bah ke Amerika, mana jadi juga. Akal yang hadir tu apa? Sebab akal tu orang panggil tu iqal, apa yang menegahkan keburukan tu tak boleh masuk dalam diri kita. Maka sebab tu orang yang memilih keburukan, orang yang tidak berakal. Nah, akal dengan makna tamyiz, mayyaza yumayyizu tamyizan, artinya yang memboleh bezakan yang baik dengan yang buruk. Nah, beriman baik, kufur tu buruk. Nah, mentauhidkan Tuhan tu baik, mensyirikkan Tuhan tu buruk. Jadi sebab tu orang yang pilih buruk dalam kehidupan dia, walaupun dia punya akal, tapi akal dia tu akal gharizi dia panggil. Akal serupa dengan lembu kubah itik gitu lah. Reti lapar perut nak cari makan, nak berok cari jambe, nak tidur cari kandai, itulah. Nah, tak ada beza. Buah keteruk pada menata lagi. Balhum adallu. Itu macam mana dia orang cerdik tu sah? Ada akal. Akal apa? Akal lembu ayat dia gitu. Nah, akal gharizi dia panggil itu ni. Tu akal gharizi. Maknanya tak ada akal nurani. Sebab tu orang kafir, orang yang buat maksiat, orang buat kerja-kerja hak deraka dengan Tuhan ni sebenarnya orang yang tidak berakal, la ta'qilu. Mereka tak ada akal sebenarnya. Sebab apa? Kalau mereka ada akal, pasti mereka pilih yang baik. Sebab tu budak bila dia tu mumayyiz, dia panggil mumayyiz. Artinya apa? Itu boleh makan sendiri, boleh basuh berak sendiri, kena cuma cuci, itu kan? Cerdik dia panggil. Boleh makan sendiri, bagus tak? Baik tak? Baik. Nak menyusuh orang, nak kena suak semua. Basuh berak sendiri, baik tak? Baik. Jadi sebab tu orang budak, tapi bila dia boleh basuh berak sendiri, boleh makan sendiri, orang panggil mumayyiz. Boleh tamyiz, boleh membezakan yang baik dengan yang buruk. Jadi orang yang tak boleh beza baik dengan buruk, bahkan dia pilih hak buruk, orang ni tak ada akal. Sebab akal tu dengan makna tamyiz, yang boleh membezakan yang baik dengan yang buruk. Betul tak? Jadi kalau hadir tu yang kata, kalulah mula kami dunia ni dengar orang mengajar serta akal kami guna untuk pilih yang baik, ma kunna fi ashabis sa'id, kita tidak jadi dengan ahli neraka sa'id. Itu. Nah, itulah gitu kan. Jadi nak bagi jasad kita tu baik, bagus, comel, di dunia ni lagi kita kena beramal dengan amalan yang baik. Barulah bangkit nanti jasadnya baik. Nah, kalau kita buat amal dengan amalan yang jahat, i'tikad yang jahat, buat amalan yang jahat, maka nanti bangkitnya dengan jasad yang jahat, yang keji. Nah, muka hitam lengit, nah, busuk banga, bau danu. Nah, tu. Nah, kadang-kadangnya jadi muka tu kera, babi, anjing, lembu. Nah, sebab apa? Sebab berdasar dengan amal kita buat kerja di dunia mula. Nah, tu. Jadi roh tu satu zat, jasad satu zat yang lain. Maka bila dua zat ni berkapuh, di sisi jadi orang panggil berkapuh dua zat, jasad dengan zat roh, Allah jadikan kita hidup. Maka oleh kerana hidup kita tu dengan sebab musabab berkapuh dua zat, jasad dengan roh, maka boleh pisah tak dua zat? Boleh pisah dua zat. Dua zat tu, zat lain-lain bukan sifat dengan zat, boleh. Nah, roh satu zat, jasad satu zat. Maka boleh pisah? Boleh.
Nah, boleh pisah. Maka sebab tu ya'tari alaina al-mautu, mengenai di atas kita tu oleh mati. Sebab apa? Sebab kita hidup di sisi berkapuh roh dengan jasad. Maka mengenai di atas kita mati, mengenai. Sebab apa? Roh dengan jasad ni boleh pisah. Sebab apa boleh pisah? Sebab roh satu zat, jasad satu zat. Bukan roh tu sifat bagi jasad, bukan. Gitu. Nah, adapun Allah Taala tidak tidak hidup dia dengan roh, tidak. Nah, haram kita i'tikad Allah Taala tu hidup dengan roh, haram. Walaupun roh tu roh yang qadir. Sebab apa? Ternafi keesaan Allah Taala, wahdaniyat pada zat. Artinya Allah bukan esa pada zat. Dua, mana? Jasadnya berjisim, patut rohnya pula yang qadir. Apa tu? Dua Tuhan. Lagu tu. Nah, mustahil ala Allah. Patut Allah Taala hidup dengan apa? Allah Taala hidup dengan sifat hayat, dengan sifat penghidup. Penghidup hayat ni ialah satu sifat yang ada di zat Allah Taala. Bila sebut kata sifat, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu, dia bukan zat tapi dia tak boleh bercerai, tanggal daripada zat, gitu kan? Maka kerana tu la ya'tarihil mautu, tidak mengenai di atas Allah oleh mati. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan penghidup. Bukan Allah Ta'ala hidup dengan roh, dengan nafas. Bukan. Macam kita nafas, tak cukup oksigen, lelah. Nah, ada ditidurkan. Nah, ni. Sementara, lepas tu selama-lamanya innalillah. Tu. Nah, itu kita sebab kita hidup tu dengan sabab. Sebab makan, sebab minum, nah, sebab roh, sebab nafas itu. Kemudian gapo ke ruh hakikatnya, itu kita tak boleh nak bercara. Dalam Quran Allah Taala sebut dah. Nah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Menanya manusia kepada engkau, hai Nabi Muhammad, tentang roh, jawablah olehmu, roh tu urusan Tuhan. Tak usah kita duduk reka-reka. Saya ni ada satu ustaz Indonesia. Orang duduk panggil buya ke dia. Nak sini. Saya tak panggil lah buya dia. Dia kata kita ni ada nama bagi roh. Roh kita ni ada nama tersendiri. Tu. Jadi kita kena cari nama roh kita. Bagaimana cari? Bayar duit pada tok guru dia. Nanti tok gurunya akan beri nama roh. Awak nama Abdul Muhaimin, awak nama Abdul Salam, awak nama Abdul Rahim, awak nama Abdul Rahman, awak Abdul. Dia gunakan dalilnya, katanya dalam kitab Jami'ul Usul, kitab Thariqah Naqsyabandiyah, yang apabila kita bukan bicara nama roh, bukan nama Abdul Rahman, Abdu diidhafah dengan Asmaul Husna Allah tu tentang mazhar tajalli sifat-sifat Allah ke atas hamba-hamba Allah, gitu. Jadi kalau kita nak anak kita tu orang yang pemurah, kasih pada makhluk, letaklah nama Abdul Rahim atau Abdul Rahman, gitu. Tu nak anak kita tu orang murah rezeki, letak Abdul Razak. Tu lagu tu ya, bukan nama bagi roh tu. Tu. Jadi nama roh ada pula style nama roh lah ni deh. Boleh jual beli pula. Pelik-pelik weh. Pelik-pelik. Di Malaysia kita ni alhamdulillah tak ada lagi lah setakat ni. Tapi kek-kek lagi boleh jadi ada juga tu. Ya slow-slow. Dia ramai orang ni suka benda-benda lagu tu. Katanya Tok Guang pun, dia kata kan, cuba mu tengok. Orang alim nahwu, ramai ada follower, pengikut. Ramai. Orang alim nahwu, balaghah, ma'ani, bayang, badek. Tak ada orang ikut, tak ada orang kenal, orang serabut perut pun ada apa benda, hidup mengajar apa peningnya aku. Orang alim fiqh tak ramai pengikut. Adalah, tapi bukannya
bolak balik tangan tu kena cium ni. Orang ahli usuluddin tak amal mengikut kek kepala apa tu buat ngaji pula. Mengaji apa Tuhan hidup-hidup lawan-lawan mati. Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Tuhan ilmu-ilmu lawan-lawan bodoh. Tu nak lawan pula kau orang jahil. Tapi kalau orang hak dakwah bukan orang alim tasawuf dah, dakwah. Hamba guna dakwah. Kalau orang alim tasawuf pun tidak gitu. Tu ramai juga pengikut, tapi pengikut ni tak akan jadi taksub pelik-pelik. Kalau alim sungguh tasawuf. Datuk guru tasawuf betul-betul ni dia tarkud dakwah, tinggal dakwah. Dia tinggal dakwah. Bukan kalau ada orang tengok khamak pelik-pelik, dia marah pula. Jangan cerita ke orang lain. Selagi mana aku hidup jangan cerita. Bukan dia sendiri ambil mikrofon duk cerita. Yo ya. Mimpi tu kasyah ni mampulah. Kalau hak alim sembah tasawuf tu gitu. Dia kalau boleh nak khumul, hubbul khumul, cintakan kepada ketidakdikenalian. Tu nak bahasa Melayu aku pelik dah tu. Khumul ni makna tak dikenal, tenggelam. Idfin wujudaka fi ardil khumul, kata Ibn Athaillah Al-Sakandari. Tanamkan kewujudan engkau di dalam bumi yang tenggelam dalam. Artinya tidak dikenali. Orang yang alim sungguh tasawuf, orang yang betul-betul sufi sungguh, mereka tu tidak suka dikenali. Mereka hubbul khumul. Macam kita hubbus syuhrah, suka sahur. Jumpa orang, awak kenal saya siapa? Awak kenal saya siapa? Awak tak kenal saya siapa? Saya punya CD banyak tu di Jabak Pah gapo di. Saya duk ceramah lekuk-lekang duk takbir 14 dah pecah lekuk. Awak tak kenal saya siapa ni? Pelik awak ni. Tu kan kita tu hubbus syuhrah dia panggil. Tu kalau orang tahu, orang tak tahu sudah. Kalau orang sufi sungguh tu hubbul khumul, apa? Tak suka dikenali. Bukan kata orang tu pakak buka keping pula. Siapa-siapa nak jadi anak murid saya, nak ambil tarekat dengan saya, isi borang, yuran, daftar. Ada lagu tu, ada. Jadi orang sufi sungguh tu dia tak suka masyhur, tak suka. Bahkan mereka suka khumul, tenggelam, hilang, tak dinampak oleh orang. Itu. Terkadangnya ditutup dengan ilmu fiqh. Gitu. Orang ingat dia ni tak ada apa-apa dah. Menurut ngajar bab wajib, haram, halal, syarak, sah, batal, tak kecek langsung. Maqamat, ahwal, itu dia tutup gitu. Itu pun kena royak juga. Sebab takut orang dia ingat kau, wali ni ya khumul. Dia tutup, tak nak dikenali. Mana pakai seluar pendek, duduk kedai kopi, main daun tu. Ada juga salah faham ke tu. Tu bukan wali, tu kuali dia panggil dia ni. Ngarut belaka pun ni. Orang tak boleh kena royak sosok tunggu. Makna khumul tu dia tak nak masyhur, sehingga apa kadang-kadang orang tak tahu dia tu orang sufi. Bahawa dia tu duk bercara ilmu-ilmu zahir banyak. Kalau muncul di khalayakmu cerita halal, haram, sah, batal, makruh, sunat, haruh, qala Allah, qala Nabi. Tak ada orang panggil saya bermimpi, saya kasyaf, saya diberi firasa, difutuh oleh Allah, nampak. Tak ada. Ada gitu. Padahal benda tu ada di dia, ada. Tapi tutup. Itu maknanya khumul. Dia tutup dengan pakaian syariat dia. Sehingga orang itu tidak gulu, tak melampau-lampau. Jadi orang-orang yang dakwah, orang sufi, dakwah, orang tasawuf, dia suka dakwah-dakwah. Suka dakwah-dakwah. Nanti akan berlaku dajjal ini. Mari kita buat perkampungan Islam di sini. Bayar berapa duit. Contoh itu. Siapa keadaan anak murid itu berhenti hijau. Apa? Kita akhir zaman ni dajjal nak mari dah. Berhenti hijau. Enggak. Jadi pendakwa sufi, pendakwa tasawuf ni lah ramai pengikut. Ya sungguh. Tak usah hok pakai serba. Waizah apa dengar baca Quran salah. Allah tak hidup tak mati tu. Pung ramai pengikut dah. Hok pakai serba janggut, celok gapo, sugi kiri kanan, telinga sampai paluk tekok jubah labuh tak tahu lah.
kau lagi ramai. Nah, cuba tengok. Mesti gitu. Nah, orang alim nahwu, sorak, ma'ani, bayan, badan, istiqaq, wadhu', sufiq, awafik, ulumul hadis, usulul hadis, masalah hadis, ilmu ilal, ilmu apa tak ada pengikut, tak ada. Tapi kalau pendakwa tasawuf, kita sebut pendakwa, bukan ahli tasawuf. Pendakwa sufi, pendakwa tasawuf, mesti akrama. Sebab apa? Dia suka waktu bit benda-benda hak pelik-pelik yang direka, dan manusia pun suka benda hak pelik-pelik. Betul tak? Aduk ngaji rukun qauli, rukun fi'li, qalbi ngatu. Bu ngajar tu lo, tak ada benda lain. Kayak gitu orang kita. Betul tak? Langsung kau ngajar nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Hukum akal-akal, hukum wujud, istihalah, jawab, wajib, mustahil, jaiz. Puah dah dengar. Kita nak pelik sikit. Gharib. Masya Allah, tak pernah dengar. Roh ni bukan makhluk, tuan-tuan. Pelik tu. Allah khalik, kita makhluk. Tapi roh bukan makhluk, tapi dia panggil apa? Makhfiyun. Makhfiyun. Apa? Sebab wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi hak tiup dia panggil. Roh ni tiup. Ni tiup macam kita tiup. Tu. Roh tu Tuhan tiup. Bukan Tuhan buat ya. Bukan Tuhan menjadi Tuhan tiup. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kami tiupkan padanya min ruhi. Dia kata apa? Min tu min litabai, sebahagian daripada roh kami. Berat. Jadi roh tu ada dua unsur, unsur kehambaan dan unsur ketuhanan. Maka roh tidak boleh dipanggil makhluk, tak boleh dipanggil khalik. Kan pening lah tu. Berat. Kalau kita buka tafsir-tafsir alim ulama, hatta ulama sufi sekalipun, tak ada syarah lagi tu. Roh makhluk lah. Tu roh Tuhan buat. Adapun proses kejadian, tu beza tu. Memang proses kejadian kita dengan jin tak sama. Jin beranak terus mukallaf, kita beranak mukallaf terus mampu selok kita. Proses kejadian memang berbeza. Orang yang menata, orang dengan jin, langit, bumi ku lain. Tapi semua makhluk Allah. Ya, semua makhluk Allah. Allah yang menjadi. Gitu lah. Ya dah, roh bukan makhluk. Roh makhfiyun. Pelik gitu gau dia. Makhfiyun dia panggil. Gau benda hak ditiup oleh Tuhan. Bukan Tuhan, tapi bukan juga bukan Tuhan. Kan pening lah gitu. Dah. Tegap pun nak ayat tegap. Jadi roh ni ada unsur ketuhanan, ada unsur kehambaan gitu. Roh kita ni. Sebab tu ada nama roh tu. Abang Zainal tahu nama roh Abang Zainal apa? Tak tahu. Bayar dulu. Nanti saya bagi tahu. Bayar, saya bayar nama roh Abang Zainal gini-gini. Tu cukup dah. Mana hebat dah. Boleh berkomunikasi dengan roh. Nama Abang Zainal. Tapi roh nama lain. Jadi Zailam cakap dengan roh tadi, nama Abdul Rahim ke Abdul Rahman ikut. Merago Sukma dia panggil. Dah tu macam-macam lah. Tak payahlah benda-benda ngarut gitu dah ni. Payahlah. Tinggal lah. Tinggal benda-benda tak baik, benda tak jelas, tak ada kejelasannya. Reko-reko. Benda reko-reko. Habis situ. Dan tiada dengan sebab makan dan tiada dengan sebab minum. Dah. Allah Ta'ala bukan hidup dengan nyawa, dengan roh, dengan nafas. Dan tiada dengan sebab makan dan tiada dengan sebab minum. Adapun kita tu hidup, hidup kita Allah Ta'ala menjadi di sisi sabab musabab. Sabab musababnya ruh bergabung dengan jasad, sabab musababnya boleh nafas, oksigen cukup. Sabab musababnya boleh makan, boleh minum.
Jadi kalau roh ada tapi nafas tak boleh, mati. Betul tak? Roh ada tapi kau tekuk, hidup tekuk mulut. Kan gelepar tu kan? Tak boleh nafas. Roh ada tak? Ada. Mati tak? Mati. Atau boleh nafas, ada roh tapi tak boleh makan. Sebulan dah tak makan. Tak usah kata sebulan lah, berapa minggu yang mati dah. Mati pada adat lah. Pada adat. Tak boleh minum, mati pada adat. Maka kerana tu kita tu hidup kita tu ya'tari alaina al-mautu, mengenai di atas kita oleh mati. Maka Allah tidak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hidup dengan sifat pehidup, hayat. Allahu hayyun bihayatihi. Allah zat yang maha hidup dengan sifat pehidupnya. Tak bercerai tanggal sifat dengan zatnya. Jadi sifat pehidupnya apa? Sifatun qadimatun qaimatun fi zatillah tusahihu lizat yattazifu bi sifatil kamal. Mana satu sifat yang ada sedia kala di zat Allah tak serupa dengan sifat kita. Yang mengesahlah ia sifat pehidup ni akan zat Allah secara ta'akul akal, atau seolah-olah syarat semati, seolah-olah syarat pada realiti apa zat Allah nak boleh bersifat dengan sifat-sifat selain daripada hayat tadi. Itu lagu tu habis. Lawan sini maknanya tak boleh beripu sekali dengan pehidup atau hidup, hayat, mati, itu mautu, mati. Wallahu a'lam. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma la na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wa ista'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani, wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.